besar. Satu game sudah pun mencukupi dan ini adalah Snipes yang baru-baru ini dia live stream. Of course, dia live stream di TikTok tunjuk muka. Di mana sekarang ni janggut beliau dikatakan sudah pun dia sendiri yang bagi tahu 1.5 cm. Wow. Dan beliau menyatakan bahawa phone ROG ini dia dah ada Instagram. So dia Instagram awet dekat phone tersebut. Dan dia kata bagus phone ini untuk gunakan Instagram kerana kamera dia memang padu cok. Oh wow. Ya, so diberikan pujian kepada kamera juga selain daripada performance gaming bagi telefon ROG ni. So jangan lupa dapatkan di pasaran Sunhawk map kita yang pertama pada ketika ini. Ya memang. Tapi sebenarnya kalau masa aku membaca spek, bukan saja ROG yang sekarang ni, tapi daripada dulu lagi, mereka menggunakan sensor kamera yang agak canggih dan agak terkemuka. Tapi dekat sini kita melihatkan Sunhawk average point ada melibatkan YAL kat sini dengan 7.2, tapi Boom di nombor 1 dengan 10.9. Dulu kan cik, orang cakap sensor-sensor kamera ni semua canggih macam mana pun dia tidak boleh menukar sensor di mata anda. Tapi aku rasa benda tu dah berubah sebab semalam aku turun ke kedai untuk makan. Baik. Dan aku masuk kedai tu tiba-tiba ada rojak. Dan aku cakap, oh, kat hujung jalan tu ada kedai rojak. Aku lebih baik aku makan kat situ. So aku keluar dan aku nak tengok kedai rojak tu buka ke tak. Tapi aku tak nampak sebab kabur. So saya menggunakan telefon ROG saya untuk zoom. Baik. Dan aku nampak kedai tu tutup. Pada waktu tu aku cakap, okay, phone dah lagi canggih dah sekarang ni daripada mata sendiri. Ya doh. Sebab bila kau zoom pun dia lagi clear. Mata kita tak boleh nak zoom kan. Iyalah. So aku macam, wow, zaman dah berubah dah. Nampaknya ada lebih canggih daripada mata sendiri. Ya betul. Lagipun phone zaman sekarang pun dah banyak menggunakan optical zoom yang truly optical zoom. Kalau dulu dia pakai digital zoom. So bezanya lah digital zoom ni sebenarnya kalau digital zoom dia cuma gambar yang nampak tu dia cuma zoom dalam software dia je. So kalau optical zoom dia memang betul-betul menggunakan lensa lah untuk mencapai zoom yang sebegitu jauh tu. Tapi digital zoom zaman sekarang pun dia memang dibantu oleh pelbagai jenis software dan sebagainya untuk menampakkan dia cantik kan. Aizen ada dekat sini. Aizen mengepron dengan satu micro Uzi. Lain yang pakai adalah dengan Audrey pada ketika ni. Sonic akan direhatkan. Satu permainan kita di kawasan Cave RRQ. Ya. Kita melihatkan ranking mata pada ketika ini tunjuk kepada anda semuanya kosong sebab kita akan reset mata untuk minggu ini. Aizen QBZ di dalam tangan. Dan pada waktu ini anda sebenarnya tak perlu reset point pun kan? Ya, tak perlu reset point. Aku pun tak berapa nak pasti kenapa dia reset point. Sebab dia bukan setiap week independent of each other. Ya, cumulative kan? Itulah, aku pun tak tahu kenapa dia. Tapi tak apalah, kita terima saja. Sebab aku takut kokotlah ada format yang kita tak tahu ke apa kan. Kenapa dia reset point Adakah itu hanya untuk viewer lihatkan, oh tim ni paling perform untuk minggu ini ke? Ke dia memang tak independent of each other ke? Oi. Tak, cerita dia sama je. Dia dapat point kat sini, nanti dia tambah masuk dekat dalam cumulative point nanti. Dan kemudian baru dekat situ ditentukan lah. Ya, tapi ini hanya untuk menunjukkan Super Sunday minggu ketiga ni, ini adalah performance tim anda. Dan untuk waktu ini, walaupun ya, inilah 2 kali dah angkat piala. Encik Rosemary di baling satu api-api memang betul-betul kena pada memang. Ni memang proper knock lah. Yo. Point key akan berjaya untuk mendapatkan mata penyingkiran ke atas Rosemary. First blood yang agak rare. Ya. Untuk disaksikan Rosemary yang dijatuhkan Indonesia lawan Indonesia. Benda ni memang tak boleh nak avoid sebab mereka ada 8 tim di sini. Macam menafikan aku. Sebab tadi baru aku buat live. Lepas tu orang tanya, kau tak rasa Void ni pasukan yang kuat ke? Aku rasa diorang tak konsisten. Tak sekonsisten AE. Memang kebetulan cakap benda tu. Lepas tu dia pergi bantai AE. Untuk waktu ni lah. Zeta. Di tangan ada satu QBZ. Helmet level 1, vest level 1. Ini satu play yang meningkat naik. Soalnya daripada Key. Void yang menggunakan logo warga J. Dekat-dekat lah. Dia gunakan inspirasi dari situ lah kot. Sebab
Aku rasa masa dia orang design benda ni, Jang pun dalam tim ni juga kan. Iyalah tu. So Jang cakap guna je lah logo ni. Jadi sini jadi akan BTR 3 orang satu kereta, 1 orang akan terus knockdown, terus yang lain-lain bertempiran lari. Akan berjaya untuk diselamatkan, tiada masalah. Zeta saja je nak poke dekat situ, dia poke dan dia akan bergerak kerana dia tidak dapat mata penyingkiran tersebut. Ada bot. Kalau mengguna bot, nyawa masih lagi tinggi, barangan dia tak begitu mewah. Malangnya Satar akan diguna pakai pada waktu ini. Yang tidak akan dimainkan adalah Laksi. Laksi tiada, tapi AE berkaitan dengan BTR. Dan api-api akan dibaling oleh Satar terlebih dahulu. Akan dijatuhkan Satar. Bantuan datang daripada kawasan tepi dekat sini, berjaya untuk dapatkan knockdown semula. Jika dapat target dan bergerak, tembakan yang lepaskan satu UMP, lapar juga akan tewas. Dan pembunuhan secara langsung boleh dilakukan, tapi grenade dibaling ke arah Alva, tapi cantik daripada Zaxi. Berjaya mendapatkan satu semula, tapi bocil daripada kawasan atas boleh membantu. Malangnya dia terlalu jauh untuk melakukan apa-apa bantuan. Tapi BTR kena hati-hati. Kalau tadi itulah 4 orang yang push, mungkin sudah pun diratakan. Sedikit clumsy gameplay daripada mereka. Tapi nasib baik mereka tidak dikurungan terlalu berat untuk BTR. Diserang oleh 2 pasukan yang berbeza, nasib menyerbahi pada pihak mereka juga. BTR ada 6 player kan? BTR dia register 5 saja. 5 je? 6. Tak, 5. Sebab aku pun ingat dia ada satu lagi player pun tak ada. Sebab sebenarnya aku betul-betul ingat dia punya player ke-6 ialah Ryzen. Rupa-rupanya bukan. Interesting. So, satu-satunya perubahan play yang mereka boleh lakukan adalah antara Laksi dengan Satar. Zeta sekarang ini akan ditunjukkan kepada anda. Asal lagi menekan BTR. 1 orang daripada tadi, mengacau orang. Zeta mendapatkan sedikit ilham daripada Misery. Jadi orang jahat. Tapi itulah malangnya BTR selalunya yang menjadi mangsa kejahatan tersebut. Tapi BTR akan bergerak ke Hatin pada ketika ini. So Zeta ditembak-tembak. Sekarang ni mungkin dia juga akan ditembak mati. Tapi Zeta ditembak terus, dia jalan jauh-jauh sudah. So, akan beri masa sedikit bagi BTR mengejar mereka. Tapi boleh nampak sini game sense. Dia orang terus pergi ke depan, mengetahui macam play ni sudah pun bergerak ke depan dan sebagainya. Game sense yang cukup baik. Benar, aku sangat setuju dengan perkara tersebut. Begetron mengetahui bahawa orang yang menyerang mereka tak mungkin akan duduk bersahaja di bahagian tepi yang lepak dekat situ. Tetapi ada counterplay juga datang daripada pasukan Void. Mereka juga melentarkan bala tentera mereka di kawasan ini. Tetapi bulatan menunjukkan bulatan yang sangat baik untuk FaZe Clan untuk waktu ini. Boom. Ada sejarah yang baik dengan segala circle yang berganjak ke bahagian utara. Jadi ini pun agak baik untuk mereka juga. Dan mereka memang pakar Sunhawk pada waktu ni. Pakar IT, pakar ekonomi. Ya. Jago isukan. Jutawan, ya. Sebab di Indonesia kan. Kau tak jutawan memang macam mana kau nak makan. Aku rasa dia orang boleh tukar lirik tu. Jago sukan dan juga isukan. Sebab jutawan dah banyak sangat dah. Jutawan dah banyak sangat. Banyak gila jutawan. Jika anda tidak tahu, J Hunter juga seorang jutawan. Pada tahun lepas bulan 7. Berjaya mendapatkan RM1 juta sudah. Ringgit tak ada. LHDN sila dia ada RM1 juta dalam bank. Saya nampak dia tu masa dia tekan duit. Tapi dia keluarkan RM5 je. Wow. Nak top up ATM hebat tau. ATM tu boleh keluarkan RM5. Aku sorry. Dia keluarkan RM10. Dia nak top up tu nama TNG Dahsyat. Cis, kau ni aku baru je tengah buat ayat-ayat menarik. Kau janganlah menidakkan aku, cik. Sangat senang ke nak buat ayat-ayat menarik macam itu? Dahsyat. Jutawan. Tapi aku sampai sekarang masih lagi inilah. So yang ni mungkin anda yang penonton ni boleh beritahu kepada saya. Sebab banyak kali aku sembang dengan ni kan. Oh yang ini macam nak beli kasut ni harga RM1 juta. Lepas tu nanti tiba-tiba rumah ni harganya 2 miliar. Hah? Sebab bagi kita million dan juta tu sama kan. Betul. Apparently macam kalau tak salah aku mungkin miliar ni adalah ribu juta ataupun bilion ataupun lebih ataupun juta-juta. Aku tak pastilah. Kena ni lah. Kalau ada penonton yang tahu
Tak payah beritahu aku lah. Nanti aku cari sendiri. Ya. Bukan kami boleh baca pun ni sekarang ni. Kerana kami daripada masa depan, inilah Snipes. Dia jaga 1.5 cm. Ya. Zaxi akan menembak Void daripada kawasan atas perbukitan. Peluang mereka pula untuk menembak. Tadi Void yang menekan. Ya. Jarak jauh. Lapar akan dapatkan satu terlebih dahulu di belakang batu. Cuba untuk pergi ke belakang pokok tapi tertangkap. Asap boleh diguna pakai untuk melakukan penyelamatan tersebut. Tapi Void, macam kau cakap, tak konsisten diorang ini. Kalau hilang satu ni rugi sedikit. Tapi member melompat pergi ke depan. Berjaya untuk pergi ke belakang pokok. Dan Revival akan lakukan. Gila lah, dia tak baling smoke pun untuk melakukan penyelamatan tersebut. Tapi BTR akan diberikan masa juga untuk kehadapan. So mereka akan ada angle untuk menembak Void kalau memang Void tersekat di situ. Tembakan yang lepaskan ke arah Zaxi. Kena satu peluru. Ya. Jadi inilah untuk player. Makin lama anda bermain, anda akan tahu di manakah orang akan duduk. Rasanya itu yang dipergunakan oleh Void. Kan? Mereka tahu kalau orang nak tembak aku daripada atas, ini tempat yang mereka akan duduk. So dekat sudut ini, mungkin aku dapat selamatkan member dia tanpa menggunakan smoke sekalipun. So mengetahui perkara ini, BTR pun buat counter play satu, hantar Gen Force ke bawah untuk melihat pada sudut yang lain pula. Tetapi mereka tidak boleh duduk di sini terlalu lama kerana kelihatan sebagaimananya bulatan ini mungkin akan pergi ke kawasan yang bukan mereka berada sekarang. Yang kita kena turun. Kau tak tahu boom ni betul-betul nasib baik ke apa. Kadang-kadang macam nak cakap, dia memang power dekat sana. Tapi setiap kali kita nampak mereka, circle ni memang diorang ada. Semalam pun sama. Semalam dia pergi Atin, circle pergi Atin. Ya. Hani dia pergi Tatmok, dia pergi Tatmok. Dia mungkin dipunish nanti kot kalau circle betul-betul turun ke bawah. Ya, itulah. Kita tengok macam mana mereka punya permainan bila perkara itu berlaku. Yal masih lagi bersama dengan kita. Ini adalah salah satu map kuat mereka juga. Of course average point mereka dalam 7 mata satu round. Kita akan perlihatkan jikalau Yal boleh naikkan mata mereka di map Sunhawk, map hijau. Inilah Trang. Ini daripada Team X. Ya. Team X ada beberapa prestasi yang menarik juga. Tetapi bukan yang terkuat pada waktu ini. Kalau kita lihatkan Yal, ini yang diharapkan tiada perubahan daripada segi line up mereka. Mereka hanya ada satu sahaja player gantian yang mana agak menarik jugalah untuk dilihatkan sebab aku ingatkan mereka season ni masih nak menggunakan khidmat Reaper Boy. Sebab Reaper Boy sebenarnya aku rasa dia punya contribution kepada markah Miramar tu sometimes berguna juga. Tapi mereka memang commit. Okay, Reaper Boy ni dijadikan sebagai analyst sahaja. Kita mainkan Leon, kita mainkan Jimmy. Olio wajib ada dan kemudian Flex tu mungkin pada beberapa situasi yang kita perlukan. Betul. Betul juga kan, Ji. Kenapa dia orang tak buat macam itu? Tapi kat sini kita lihat BTR melanggar. 2 lawan 3 sekarang ni kerana BTR sudah pun dapatkan satu mata penyingkiran ke atas Void Key sebentar tadi. Tapi grenade tangan dibaling, kena balik. So 2 lawan 2. Dan sekarang ni sebenarnya Void di situasi dia dapat menembak dekat kawasan luar kerana lawan terlebih dahulu pintu akan ditutup. Dia akan dapat informasi ada shotgun diguna pakai. Pintu dibuka, dipecahkan sudah. Kalau dia keluar dia akan mati kerana ada 2 orang player BTR di luar sana. Satu sudah pun bersedia untuk menembak. Gen Force akan masak grenade. Balingan dilakukan di kawasan belakang. Alamak, kawan dia sendiri tu. Ayo. Dia siapa? Knock siapa ni? So BTR Sata dijatuhkan oleh Void. Sebenarnya grenade itu tidak mengenai sasaran tapi Void akan berjaya untuk diratikan dengan bantuan daripada MRPX. Tapi Boom sekarang ni berlawan dengan Yal. BTR lapar terbunuh, Satar terbunuh, keluar juga. Dua-dua keluar sama-sama. Dengan Void ada 5 mata penyingkiran. BTR ada 4 mata penyingkiran. Yal satu dalam keadaan knockdown pada ketika ini. Yap. Tapi itu semua tak penting. Yang penting ialah MRPX sudah sampai. Potong NKT. Welcome to Grand Final. Grand Final, ya, itulah. MOV GPX ini bermaksud semua pasukan Indonesia sudah pun lulus masuk ke dalam Grand Final. Hanya satu saja yang boleh menafikan perkara ini. Pasukan yang ada dalam circle tu, Infinity. Ada satu mata penyingkiran. Permulaan yang agak baik bagi mereka. Tetapi perjalanan masih jauh. Talon mendapatkan satu daripada Flash. Ini juga satu tim yang meningkat naik pada tahun ini. Tim baru yang perform. Underdogs. Story mereka akan continue.
yang akan terbunuh. Talon mendapatkan mata penyingkiran tersebut. Sebab game yang pertama carta ni akan bertukar banyak-banyak. Yal yang di knockdown tadi tidak sempat untuk diselamatkan. So mereka akan bermain 3. Di Boom masih lagi mengawal kawasan tersebut. RRQ sekarang ni akan berjumpa dengan Talon. S12K diguna pakai. RRQ 2 player dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Jadikannya 3. Misery akan meratakan RRQ. RRQ tidak mengumpul apa-apa mata pada waktu ini. Dan Talon ada 5 mata penyingkiran sudah di dalam poket mereka. Ya betul. Itulah sebelum start ni memang ramai orang tanya aku kan, macam pasukan Indonesia mana yang aku rasa paling konsisten, dan 2 daripada 3 yang aku katakan itu sudah pun gagal, iaitu BTR dan juga RRQ, dan AE pada waktu ini tinggal 1 orang saja. Tapi yalah, game Sunhawk ni sukar sikit untuk dirikan benchmark. Kita tahu Boom memang paling kuat dekat sini pun. Boom masih okey, mereka ada 3 orang player malangnya. Hilang 1. Geek Fam berlawan dengan Face Clan pada waktu yang sama. Aizen dijatuhkan oleh Mela. Audrey juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Menyebabkan snipe player yang terakhir, tapi mereka akan ada 2 mata penyingkiran di dalam tangan pada ketika ini. First aid kit akan dicocok terlebih dahulu. Onzen datang. Perlawanan 1v1 sekarang ini antara Onzen dan juga Snipes. Dia akan membunuh terlebih dahulu player-player yang ada di kawasan luar. Alah, Snipes tak sempat untuk gunakan first aid kit. So, peluru yang kurang akan menjatuhkan player tersebut. Oh, sebenarnya dia berjangkat 1. Yeah. So, Geek sekarang ni 1v1. Onzen berlawan dengan... Oh, dapat. Aizen. Shotgun easy. Memang itu player yang kau nak dalam situasi ni. Close quarter combat, ada DBS, Aizen, yes, dependable. Sangat-sangat boleh diharapkan. Itulah menarik untuk melihatkan beberapa perkara untuk Grand Finals ni. Antaranya macam, bagi akulah yang menarik, Vampire dan juga Face dan juga Vampire saja pasukan Thailand yang confirm untuk masuk ke dalam Grand Final. Maksudnya mereka hantar 2 wakil saja sebenarnya. Melainkan Infinity boleh pecut. Thailand akan ada 2 wakil dalam PMSL. Ini janggal bagi aku. Ya, kejap. Vampire, Face. NKT dah terkeluar. Zezia tak ada. Infinity je lah yang cuba nak masuk. Cuba 2 tu, 2 je lah. 2 je. Okey, daripada Thailand. Yang lain-lainnya ialah Malaysia, Indonesia dan juga Vietnam. Vietnam ada 3. Vietnam ada Team X, ada Xavier, Flash yang tu confirm. Ya, dan of course Xavier pernah champion. Flash ni pula nampak kuat gila. Betul. Dia punya top 3, top 4 rate tu memang bagus lah untuk Flash ni. Team X ni kadang-kadang dia perform, kadang-kadang tak perform. Susah nak cakap. Ya, susah nak cakap Team X. Tapi sekarang kita lihat kan mata penyingkiran mula untuk masuk ke dalam pocket Geek. Bagi Infinity kena lepas, bukan saja dia kena perform, dia kena harapkan orang atas dia tu pun tak perform juga. Ya, betul. Pada waktu ini MRPX dan juga Geek masih lagi dalam permainan. Dan Geek sudah pun ada 4 mata penyingkiran di dalam tangan mereka. Snipe berjaya melakukan Levi's di Xavier. Hampir rata semuanya. 1 saja yang berdiri pada ketika ini. Untuk mereka dan Audrey akan settlekan 7 mata penyingkiran untuk Team G. Oh, ini malang sangat untuk Infinity. Ini yang dia tak boleh. Ini yang tak boleh sebenarnya. Sebab sekarang ni Geek Fam akan ada 40 mata. So, Team Infinity tiba-tiba dia punya minimum target sudah menjadi 40. 40. Mungkin awal hari ni dia fikir mungkin 38 boleh kot kalau ni kan. Tapi 38 tu pun susah nak dapat. Dan sekarang ni pula Geek Fam dah ada 8 mata penyingkiran, menyebabkan mereka berada di paling atas carta sekali. Plus, dia masih lagi ada 3 orang. Geek Fam entah macam mana kekal lama. Sebenarnya nampak macam close to impossible lah. Untuk Infinity. Untuk Infinity. Iya kan. Sebab kalau MRPX dapat 2.1 game pun, 12 mata dia dapat. Dia sudah pun ada 43. Untuk Geek sekarang dah 40 lebih dah. Void pun 40 lebih. STX pun 40 lebih. Kalau dia ada game yang cantik macam bunga macam Sam 9 pun. Oh yo. Aku rasa sedikit sukar untuk dia lepas, tapi Jikit berjaya untuk meng-clutch sedikit di situ. Ya. Ya, macam kau cakap, Infinity, basically dia memang betul. First kali, kalau dia nak buat satu that impossible task, first kali dia kena menang sini, confirm. Sebab itu akan bagi dia 10 markah. And then dia kena set lagi 40. Kalau dia boleh dapat chicken 6 game, ialah kita boleh terima lah perkara tersebut. Ya, betul. Tapi pada ketika ini dia ada number advantage. Dia adalah satu-satunya team yang ada 4 orang player selain daripada Vampire. Dan mengetahui Vampire
rasanya Vampire akan kalah kat sini lah. Kalau memang kena lawan dengan Infinity. Infinity ada 3 mata penyingkiran. Vampire pemilihan circle pun sangat-sangat pelik. Jarang-jarang orang nak park dekat pulau kecil tu awal-awal. Dia memang park kat pulau kecil tu awal-awal. Macam tahu saja circle itu akan ke sana. Mungkin experience mereka itulah yang membantu. Tapi kat sini Talon tinggal 3. Boom masih lagi hidup. Top 6 untuk mereka. Dan kita akan perlihatkan Geek akan keluar dengan total point mereka adalah 8 mata penyingkiran. So satu permulaan agak baik bagi Geek. Bagi MRPX mereka ada 2 sahaja mata. Dan itu mungkin satu-satunya lah yang Infinity berasa happy sedikit. So Morph GPX sekarang ni ada 33 mata. Geek Fam dia masih lagi akan duduk di tempat yang ke-15 sebab dia akan ada 41 mata sekarang ni, di mana Void ada 40 sebelum game ni start. Dia ada 42 markah. Lepas tu STX ada 44 markah. Tapi STX masih lagi ada dekat sini. Lepas tu Void pun tadi dapat markah sebanyak 5. So so Geek Fam masih kena kejar. Panjang lagi perjalanan lah. Tapi pergolakan akan berlaku di bahagian bawah ni daripada nombor 16 sampai nombor 11, iaitu daripada Geek Fam, Void, TX, Talon, FaZe Clan. So ini pasukan-pasukan yang akan bertukar-tukar tempat selepas game ni. Pertukaran akan berlaku, pergolakan akan berlaku. Pada waktu yang sama jalakan Vampire mula untuk diimpakkan oleh Talon. Pemilihan pulau kecil itu tidak akan memberikan dividen yang terlalu besar bagi mereka. Tapi Infinity mencuba melakukan the impossible. So game pertama nampak seperti Chicken Dinner akan menjadi milik mereka. Cuma mata penyingkiran semakin lama semakin berkurangan untuk mereka sebab player dah terlalu sedikit. Infinity sekarang ada 5 mata penyingkiran, jadikannya 6. Red Face akan dijatuhkan tapi tengok berapa banyak damage. Itu pun kena curi. So 5 mata penyingkiran masih. Peluru tak banyak bagi The Infinity. Peluang Chicken Dinner memang besar. Tapi itulah, dia tak banyak sangat mata penyingkiran. Berapa lagi dia dapat? Dia dapat maksimum 3. Maksimum 3. Dia ada 3 je sekarang ni pun dalam tangan. So kalau dia chicken yang antara yang paling tidak lumayan sekali, 16 markah sahaja. Tapi kalau dia dapat semua ni lah. Kalau ada yang mungkin mengambil keputusan Vampire ni ada tourniquet dengan siapa? Tak nampak lagi seorang. Dia dekat belakang tu. Dia dekat pulau tu. Tengah main healing mungkin. Okay. Got you ni. Okay, ni mata ke-6 mereka. Alah, lobby turun. Okay. Oh, sikit je damage. Ingatkan 6-7 maksimum. 17 mata untuk round yang pertama. So diorang punya mission okay lah. Not bad lah. Not bad. Aku rasa diorang kena target 50 dalam hari ini. So kalau 50, target dia sekarang menjadi 34. Ataupun 34 atau 33. So kita tengok Infinity. Okay, Infinity dah buat benda, mission dia start. Okay, so tadi mula kita cakap impossible, tapi tiba-tiba Infinity cakap, no, aku start sekarang. Aku bukan start dekat Erangel, aku start sekarang. So kalau dia dapat Actually gap antara MRPX dan juga Infinity belas dah, jadi belas lah. 16. Dah jadi belas lah, betul. Dia dengan Geek 24. Sebab Chicken Dinner ni dia macam nullify banyak gila gap besar yang ada sebelum hari ini. Geek tak boleh terlalu, tak boleh langsung. Sebab kalau MRP dapat extra 8 markah di atas Geek, dan tiba-tiba kalau Infinity continue masih, sebenarnya Geek boleh terkeluar. Betul. Okay.